Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Sebelum itu, kisah kali ini adalah dari sambungan dari kisah lepas dalam zaman awal Kesultanan Sulu selepas Abu Bakar. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah kali ini. Dan, seperti yang saya katakan, anda harus melucutkan senjata mereka daripada kapal yang kelihatan digunakan untuk serbuan. Meninggalkan perahu nelayan mereka, supaya jika Tuan Sulu mahu, dia boleh datang untuk berunding dengan saya dengan cara yang mesra. Dengan itu anda akan menentukan siapa pemilik kapal itu, dan siapa yang boleh menyebabkan kecederaan. Dan anda sepatutnya memerintahkan mereka dengan jelas untuk menetap di tanah mereka, untuk menanam, menyemai dan menuai tumbuhan industri mutiara dan berhenti menjadi lanun. Anda harus memerintahkan mereka untuk menternak ayam dan lembu. Anda harus cuba menentukan bilangan mereka dan bawa kepada saya secara bertulis supaya saya boleh melihatnya. Bersama-sama dengan jarak dari pulau-pulau ini ke Kepulauan Sulu. Maklumat berkenaan makanan, air dan kesihatan, tanah dan perkara lain yang mungkin berkenaan dengan orang-orang Sulu. Dan anda mesti memberitahu orang tentang nama saya itu. Mereka akan menjinakkan untuk saya beberapa ekor gajah dan bahawa saya akan menyerahkan haiwan itu dan membayarnya. Selepas selesai urusan di Sulu, kalau ada masa, insya-Allah kami akan pergi ke Pulau Mindanao. Di sana anda akan mencuba dengan kaedah yang paling mudah dan dengan hospitality untuk mengurangkan ketua kepala Sungai Mindanao dan kepala ketua-ketua pulau yang lain dan mereka yang bersebelahan kepada ketaatan baginda. Berikan dia untuk mereka memahami apa yang mereka akan dapat keuntungan dengan menjadi pengikut tuanku dan sekutu kami dan berdagang dengan kami. Dan supaya Ufti tidak menghalang mereka untuk berdamai dengan kami, anda tidak boleh bertanya kepada mereka apa-apa Ufti. Tetapi anda hendaklah mengambil apa yang mereka berikan dengan percuma dan tidak lebih banyak lagi dan dalam bentuk yang mereka boleh sediakan. Demikianlah kamu akan mengikut keselesaan mereka dalam semua perkara yang berkaitan dengannya bersama mereka dan membuat mereka memahami perbelanjaan besar baginda di negara ini. Anda juga harus memberitahu mereka bahawa keuntungan daripadanya mempengaruhi mereka terutamanya kerana kami datang untuk mengajar mereka tamadun kami dan yang paling penting dari semua perkhidmatan Tuhan, Tuhan kita yang mencipta dan menebus mereka dan yang mereka yang jahil. Dan bagaimana untuk hidup mengikut undang-undang alam sebagai kewajipan mereka. Untuk tujuan ini, anda harus memberitahu mereka bahawa anda akan pergi ke tanah mereka untuk dua sebab utama. Yang pertama ialah mereka mesti berhenti menjadi lanun, iaitu lanun dan merompak yang lemah dan mengeksploitasi di mana-mana dan sesiapa sahaja yang mereka boleh menjual tawanan mereka di luar pulau itu dari diri mereka sendiri. Dan memisahkan mereka daripada isteri dan anak-anak mereka dan bahawa mereka mesti berhenti melakukan kezaliman dan kecurian orang lain seperti itu. Dan mesti menjadi lelaki yang baik dan berbudi pekerti, itu akan berkembang menjadi sebab alasan kedua dan utama ialah anda untuk pergi ke tanah mereka. Kamu harus memberi mereka pemahaman bahawa mereka tidak tahu tentang Tuhan, Tuhan kita, yang menciptakan dan menebus mereka supaya apabila mereka mengenal dia, mereka boleh beribadah kepadanya dan menjadi baik. Agak jelas bahawa mereka akan mendapat banyak keuntungan dengan perkara ini dan oleh itu adalah wajar bagi mereka membantu kami dan berikan kami sesuatu. Ia adalah atas kehendak mereka sendiri seperti yang dinyatakan di atas. Anda harus memerintahkan mereka untuk tidak menerima lagi pengkhotbahan ajaran Muhammad kerana dia jahat dan palsu dan agama Kristian sahaja yang baik. Dan kerana kami berada di kawasan dalam tempoh yang singkat ini,
tuan-tuan Mindanao telah ditipu oleh para pendakwa Brunei dan orang ramai telah menjadi moro. Anda harus memberitahu mereka bahawa matlamat kita adalah dia memeluk agama Kristian dan bahawa dia mesti membenarkan kita bebas untuk mengisytiharkan undang-undang Kristian. Dan orang asli hendaklah dibenarkan pergi mendengar khutbah dan ditukar, tidak menerima sebarang bahaya daripada ketua. Dan anda akan cuba menentukan dari siapa pendakwa itu, golongan mazhab Muhammad, dan menangkap mereka di hadapanku dan kamu akan membakar atau memusnahkan rumah itu, di mana ajaran terkutuk telah diberitakan, dan kamu harus memerintahkan supaya dia tidak dibina semula. Anda hendaklah memerintahkan agar orang India tidak pergi ke luar pulau mereka untuk berdagang. Dan anda hendaklah merampas kapal-kapal yang digunakan untuk rompakan, meninggalkan mereka yang, dalam pertimbangan anda digunakan untuk perdagangan dan menangkap ikan. Kamu juga harus mengambil artileri dan peluru yang mereka miliki. Anda mesti memastikan musim menuai dan hasil tanah lombong emas dan tempat di mana mereka membasuh emas, penduduk dan penempatan mereka dan adat ritual mereka. Anda mesti mendapat maklumat adalah terutamanya mengenai kayu manis, untuk memastikan perkara yang sama di sana dia ditemui di sepanjang sungai. Atau jika seseorang terpaksa pergi ke Kuwait untuk mendapatkannya. Dan mengapa ia tidak sebaik Portugis membawanya ke Castilla? Kamu mesti pastikan bagaimana mereka memotong dan mencabutnya dari pokok itu. Dan jika perlu untuk mengeringkan pokok itu, atau dengan apa-apa cara lain. Ia harus dirawat, kerana saya telah diberitahu bahawa ia diperoleh dari kawasan ini pada masa lalu. Tidak bagus dan tiada jualan baik semasa di Sepanyol. Dan, kerana mungkin benar bahawa orang tidak akan melakukannya berdamai, dan boleh menawarkan pergaduhan dan menunjukkan rasa tidak menghormati, maka anda hendaklah menghukum mereka dengan sewajarnya anda fikir terbaik. Berhati-hati untuk tidak percaya mereka kerana ia adalah jelas bahawa sebelum semua yang lain mereka akan, jika boleh, melakukan pengkhianatan. Anda tidak perlu menunggu acara seperti itu, kerana kami sudah ada mengetahui pengkhianatan mereka terhadap armada yang dititahkan baginda oleh Villalobos, beberapa orang yang mereka bunuh dengan jaminan keselamatan, dan mereka merampas sebuah perahu. Dalam pengkhianatan itu semua penduduk pulau adalah peserta, kerana 4 atau 5,000 orang asli menyerang satu perahu kecil, mengandungi 4 atau 5 orang Sepanyol. Begitu juga ramai orang mengambil bahagian dalam pembunuhan Encik Camp Villalobos, ia dan askar lain, pada tahun yang sama. Anda mesti mengingatkan mereka tentang perkara-perkara ini dan memberi amaran kepada mereka. Kerana, mulai sekarang kita akan membinasakan mereka dan generasi mereka. Dan, kerana boleh menggunakan itu, tanpa apa-apa jenis peperangan atau keselamatan. Orang asli melarikan diri ke pergunungan, anda sepatutnya memerintahkan supaya beberapa orang asli memanggil mereka. Dan apabila mereka datang, anda harus berbincang perkara dengan mereka. Jika mereka enggan datang, anda harus mengikut pesanan anda, tinggal di sana untuk tempoh tertentu. Dan jika mereka terus enggan turun, anda perlu meninggalkan mereka dan akan kembali. Tanpa membenarkan rumah mereka dibakar atau pokok kurma mereka ditebang. Tiada apa-apa yang dicuri daripada mereka. Tetapi anda sepatutnya mengambil hanya apa yang benar-benar perlu untuk makanan dan perkara lain yang diperlukan untuk menyediakan kapal anda untuk perjalanan balik. Anda harus cuba mendapatkan maklumat tentang Pulau Linboton dan Bata China dan Celebes, kerana menasihati saya mengenainya. Dan anda harus melakukan ini mengikut had masa yang saya tetapkan untuk anda membuat siasatan ini. Dan anda harus mematuhinya peraturan yang sama seperti di Mindanao.
Supaya kita boleh berkongsi dalam mana-mana orang Encomiendas terdapat di kawasan ini, anda harus membawa saya right notari ditandatangani. Oleh itu, kerana tanah-tanah tidak mempunyai pemilik lain, orang asli boleh dikurangkan kepada ketaatan baginda, mengikuti keagungan baginda dan dengan peperangan. Jika orang asli memulakannya, supaya peperangan di pihak kita menjadi adil, dan supaya keadilan yang sama dapat diteruskan, supaya kita boleh memaksa mereka untuk taat dan meletakkan ufti kepada mereka. Anda harus serius tentang perkara ini dan pastikan agar perintah ini dilaksanakan dengan penuh cermat dan bijaksana. InsyaAllah saya akan berada di Brunei pada penghujung Januari, di hadapan atau kemudian pada 8 Februari dengan armada dan semua keperluan yang terpaksa dibawa dari Manila, dan yang ada di sini pada masa itu rahmat anda akan datang kepada Brunei dengan armada anda. Dan dengan semua orang yang anda berada atau akan berada di Pintados, supaya kita boleh melakukan di sini apa yang patut jasa tuanku, yang mana kami terikat. Arahan ini tidak boleh diabaikan dalam apa jua keadaan, tetapi saya nasihatkan anda sebaliknya melalui surat. Dan untuk tujuan ini anda akan melihat bahawa semua yang hidup dan tinggal di sana yang ditugaskan di atas, sebagai tambahan kepada tugas mereka sendiri, diberikan di Brunei, 23 Mei 1578. Jika orang asli Mindanao atau mana-mana tempat lain akan menghantar jika anda mengikut perkara di atas, anda mesti bertindak mengikut adat. Adat di pulau-pulau ini iaitu, anda harus mengambil 1 dan 2 dan meletakkannya pada rajanya, manakala separuh lagi harus diedarkan di kalangan tentera.